Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hari Jumaat penghulu segala hari. Pada hari ini saya Cikgu Mazira binti Muhammad dari SMK Mata Air akan meneruskan kelas matematik pada hari ini. Terlebih dahulu terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, kru-kru bertugas dan teknisian yang bertugas pada hari ini. Pada hari ini saya akan membawakan anda dengan matematik tingkatan 4 KSSM, ya, Kurikulum Standard Sekolah Menengah, iaitu di tajuk yang keempat, bab 4 operasi set. Jadi subtopik dia ialah persilangan set, ya. Jadi para pelajar boleh bersedia dengan pen dan kertas serta buku teks di tajuk yang keempat. Okey, sebelum kita tengok kenapa kita perlu belajar bab ini, ya. Jadi bab ini sangat penting. Kenapa dia penting? Jadi kita kena tengok maslahat bab, ya. Kenapa kita kena belajar? Ya, yang pertama, operasi set digunakan untuk mewakili, mengumpul dan mengkaji data yang serupa dalam kehidupan seharian. Ya. Jadi sangat pentinglah bab set ni. Baik, yang kedua kita tengok ilmu ini juga menjadi asas kepada bidang yang memerlukan analisis seperti pengatur caraan, statistik, ekonomi, pasaran saham dan sebagainya. Jadi para pelajar kena tahu kenapa kita belajar tajuk operasi set, ya. Jadi cikgu teruskan lagi. Subtopik kita pada hari ini ialah persilangan set, ya, persilangan set. Jadi kalau nak bersilang tu mesti ada lebih daripada satu lah. Kalau dia seorang-seorang, kalau dia satu dia tidak bersilang, ya. Okey, jadi standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Ya, jadi kita kena pandai, kena boleh. Pada hari ini kita kena boleh menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Ya. Itulah kita punya standard pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jadi kena tengok apa dia persilangan set. Ya, persilangan set iaitu persilangan set wujud apabila terdapat lebih daripada satu set. Tu cikgu kata tadi, ya, kalau dia ada satu saja dia tak jadi bersilang. Dia kena ada lebih daripada satu. Ya, sama ada 2, 3 ataupun 4. Tapi kebiasaannya kita belajar setakat 3 lah, ya. Okey, baik. Persilangan set P dan set Q ditulis menggunakan simbol persilangan. Ya, persilangan set P dan set Q ditulis menggunakan simbol persilangan yang macam huruf N kecil. Ya, boleh? Okey. P bersilang dengan Q. Okey, apa maksud P bersilang dengan Q? Kita baca sebagai P bersilang dengan Q. Ya. Okey, jadi bila kita baca dia ialah set
yang mengandungi unsur-unsur yang sepunya bagi kedua-dua set P dan set Q. Itulah persilangan, ya. Maksud dia unsur-unsur dia sama. Sepunya. Kau ada, aku pun ada. Macam tu, ya. Okey, contohnya kita tengok set P. Set P dia terdiri daripada nombor 2, 4, 5. Okey, 2, 4, 5. Okey, kita tengok pula set Q. 1, 2, 3, 4. Kan ada 1, 2, 3, 4. Okey, daripada sini kita tengok apa yang nombornya sama. Sepunya tu kalau dari segi matematik yang samalah, yang bertindih, ya, ataupun bersilang. Baik, jadi kita tengok nombor 2, set P ada nombor 2, set Q pun ada nombor 2. Okey. Set P ada nombor 4 dan set Q juga ada nombor 4. Jadi adalah yang lain yang sama set P? Tak ada yang sama. Apabila tak ada, maka itu sajalah jawapan dia. Jadi kamu tulis P bersilang dengan Q, ya, 2 dengan 4. Ya, dalam bentuk tata tanda set ni lah. Ya, boleh nah? Okey, baik, kita teruskan lagi. Ini sebenarnya persilangan set ni tajuk baru untuk tingkatan 4. Untuk set yang lain kamu dah belajar masa di tingkatan 2 dahulu, ya. Okey, baik. Okey, A bersilang dengan B boleh diwakili dengan pelbagai cara. Jadi persilangan ni boleh diwakili dengan pelbagai cara. Jadi hari ini kita tengok apakah bentuk-bentuk perwakilan persilangan, ya. Jadi kita tengok, okey, perihalan. Yang pertama kita boleh melalui perihalan, ya. Jadi dia dalam bentuk ayat, Persilangan set P dan set Q ialah set yang terdiri daripada nombor genap yang kurang daripada 5. Jadi pelajar kena tahulah set P dan set Q terdiri daripada nombor genap yang kurang daripada 5. Nombor genap apa dia? Jangan tak tahu pula, ya. Pengetahuan sedia ada kita masa kita belajar nombor nisbah di tingkatan 1, ya, iaitu jadi kita kena tahu nombor genap iaitu nombor 2 dan 4. Baik. Seterusnya penyenaraian. Maksudnya kita senaraikan apakah A bersilang dengan B itu. Jadi kita senaraikan. Contoh tadi cikgu kata A bersilang dengan B sama dengan 2, 4. Itu unsur-unsur dia, ya. Baik. Lagi kaedah apa kita tengok? Tata tanda pembina set. Tata tanda pembina set. Jadi ini satu cara lagi kita memperihalkan A persilangan dengan B, ya. Jadi A persilang dengan B sama dengan X, ya. Titik bertindih ni X kepada X. Okey. X lebih kecil daripada 5. X ialah nombor genap. Dan mesti ada tanda ni, tata tanda set ni, ya. Kalau tak ada dikira tidak betul, ya, tidak tepat dan salah lah. Itu yang sepatutnya nak cakap salah. Baik. Okey, seterusnya gambar rajah Venn, ya, VENN, ejaan kena betul sebab dia ialah istilah, ya. Tak boleh tulis VAN pula, ya, walaupun sebutannya hampir sama. Venn juga disebut. Jadi gambar rajah Venn maka ditulis macam ni. Contohnya set P, kalau kita baca set P, unsur-unsur dia bila ada titik macam ni, pelajar kena ingat, ya, masa ni masa ada dot 5 ni, maksud dia ini ialah nombor 5, ahli dia. 5 bukan bilangan, ya. Yang ni ialah nombor 5. Nombor 5. Okey, jadi kalau kita baca set P dia ialah 2, 4, 5. Kita baca set Q 1, 2, 3, 4. Jadi tadi yang bertindih, yang bersilang ialah 2 dengan 4. Maka itulah kita panggil persilangan set yang diwakili dalam gambar rajah Venn. Boleh, ya? Okey, baik.
Kena ingat betul-betul, banyak lagi tajuk ini dia ada banyak lagi subtopik yang lain. Jadi pelajar kena faham betul-betul satu-satu persilangan set, ya. Okey, seterusnya kita bagi contoh. Ya, contoh diberi set semester. Okey, diberi set semester. Ni tanda macam ni. Tanda macam I ni, I yang begitu cantik sekali, ya. Jadi yang ini kita panggil set semester. Diberi set semester. Okey, tanda dia macam ni. Okey. Sama dengan X, ya ada X kepada X ialah integer. X tu integer. Apa dia integer? Iaitu nombor-nombor bulat. Ya, nombor-nombor bulat. Ya, nombor bulat termasuk sifar. Ya, tak kiralah positif ke negatif, termasuk sifar. Maka kita panggil dia integer. Jadi X ni berada di antara termasuk, ya, lebih kecil dan sama dengan 10, lebih besar dan sama dengan 1. Jadi maksud dia 1 dan 10 termasuk. Kena baca betul-betul. Baik. Set P sama dengan, okey, maksud dia set P ialah set nombor ganjil. Ya, set nombor ganjil. Jadi daripada mana nombor ganjil ini dipilih? Ya, pelajar kena ingat daripada set semester. Okey. Set Q, ya, set Q sama dengan X ialah nombor perdana. Daripada mana nombor perdana dipilih? Juga daripada set semester. Okey, baik. Dan set R sama dengan X ialah gandaan 3. Maksud dia set R ini ialah gandaan 3. Juga dipilih daripada set semester. Okey, jadi pelajar pengetahuan sedia ada kena faham apa dia nombor ganjil, apa dia nombor perdana dan apakah itu gandaan 3. Okey. Jadi kita tengok apa soalannya. Okey. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Jadi apabila soalan meminta untuk para pelajar menyenaraikan semua unsur, jadi kena senarailah. Ya, dan nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Okey, kita nak tengok apa dia set yang diminta oleh soalan ini. Iaitu yang pertama P bersilang dengan Q. Yang kedua, Q bersilang dengan R. Yang ketiga, P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Sampai 3 bersilang, ya. Okey, jadi dengan itu cikgu tunjukkan sedikit tata kaedah bagaimana kamu hendak menunjukkan jawapan yang betul. Ya. Okey, baik. Okey, untuk set semester, ya. Set semester sama dengan. Jadi dia kata set ini berada di antara nombor 1 hingga 10, termasuk 1 dan termasuk 10. Jadi set dia ialah 1, ya, 1, 2, 3. Itu ialah set semester 1 sehingga 10. Yang kedua ialah P. Apa tadi soalan P? P ialah nombor ganjil. Maka daripada senarai yang diberikan tadi yang kamu dah senarai, apakah itu nombor ganjil? Jadi nombor ganjil ialah 1, 3, ya, 5, 7 dan 9. 1, 3, 5, 7 dan 9. Itu ialah nombor ganjil. Dan seterusnya set Q. Okey, Q. Okey, baik, Q. Apa soalan dia? Q ialah nombor perdana. Jadi nombor-nombor perdana kamu kena ingat nombor perdana 2,
ialah nombor perdana. Yang satu-satunya nombor perdana yang genap. 2, 3, 5 dan 7. Kenapa tidak ada 9? 9 nombor ganjil tapi dia bukan nombor perdana. Kerana 9 kita boleh darab 3, darab 3. Ya, nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh didarab ataupun boleh dibahagi. Nombor yang hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri dan nombor 1 sahaja. Boleh ya? Okey, baik. Sekarang PQ ada lagi satu, iaitu R. Maka R, apakah R ini? Gandaan 3. Okey, gandaan 3 ni maksud dia sifir 3 lah. Ya. Jadi sifir 3. Jadi sifir 3 berapa? 3, 6 dan 9. Okey. Itu saja untuk menyenaraikan unsur-unsur baru. Belum lagi menjawab soalan. Okey, sekarang kita nak tengok soalan dia. P bersilang dengan Q. Okey, soalan A ialah P bersilang dengan Q. Kita tengok P dengan Q sahaja. Jadi apakah unsur-unsur yang sama? Jadi yang sama kita tengok 3. Okey. 3 lagi 5. Okey. Jadi jawapan dia P bersilang dengan Q ialah 3, 5. Oh ya, ada lagi kita tak nampak. Dan 7. Ya. Jadi kita pun tulis jawapan dia ialah 3, 5 dan 7. 7. Ya. Pastikan ditulis dalam tanda-tanda set ya, bukan dalam kurungan. Okay, baik. Seterusnya, apa soalan yang kedua? Soalan yang kedua dia kata, nyatakan bilangan unsur bagi set. Jadi bilangannya ada berapa? N ya. N mewakili bilangan unsur. P bersilang dengan Q, iaitu bilangan dia 1, 2, 3. Itu maksud soalan itu. Ya, jadi kita senaraikan unsur dan kita tulis berapakah bilangannya. Okey, baik. Seterusnya, ya, soalan meminta kita mengira untuk Q bersilang dengan R. Okey, Q bersilang dengan R. Okey, cikgu tulis di sini ya. Q bersilang dengan R. Okey. Q. Mana dia Q? Ini Q dan sini R. Okey, sekarang kita tengok apakah huruf nombor-nombor yang sama. Okey, jadi nombor dia ialah 3. Okey, yang ni pun ada 3. 3 sahaja. Adakah betul jawapannya? Terkejut. Itu jawapan yang kita cari. 3. Jadi bilangan dia ialah bilangan Q, ya. Bilangan huruf N lah. Bilangan Q bersilang dengan R ialah 1. Boleh? Jadi Q bersilang dengan R adalah 1. Okey, sekarang cikgu padam yang ni ya, sebab nak tulis lagi jawapan yang lain. Okey, boleh ya? Okey, dah salin. Sekarang cikgu tulis balik. Kita nak cari P bersilang dengan Q bersilang dengan R. P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Apa dia? Faham tentang P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Ini bermakna dia bersilang ketiga-tiganya. P, Q, R. Apa yang ada dalam Q dan ada dalam R. Itulah maknanya sepunya, ya. Okey, jadi kalau kita tengok sini 3. Okey, jadi 3. Okey, lagi apa ada lagi? Adakah 3 sahaja? Ya, adakah 3 sahaja? Ada lagi nombor lain? Okey, cikgu tak nampak nombor lain. Saya rasa kamu pun tak nampak juga. Jadi itulah sahaja jawapannya. Maka ada 3 sahaja.
Maka dengan itu kita pun tulis bilangan P, ya, bersilang dengan Q, bersilang dengan R ialah 1. Boleh tak? Itu untuk soalan yang berbentuk macam yang diberikan dalam contoh. Ya. Okey, baik. Itu ialah soalan, cara menjawab soalan seperti dalam contoh soalan yang diberikan. Boleh ya para pelajar? Okey, jadi cikgu teruskan lagi. Sebelum saya nak teruskan, ya, kita tengok pelajar kena pasti betul. Kamu untuk tajuk operasi set ini, pelajar kena faham betul-betul jenis-jenis nombor, ya, nombor integer, nombor ganjil, nombor perdana, nombor gandaan, kalau ada faktor, ya, maka semua itu sangat berguna dalam soalan ini. Boleh ya? Okey, baik. Seterusnya, bagaimana menentukan persilangan antara dua atau lebih set dengan gambar rajah Venn? Okey, tadi kita buat kaedah menyenaraikan, ya, menyenaraikan. Sekarang kita nak tengok melalui gambar rajah Venn. Okey, baik ya. Persilangan antara dua atau lebih set boleh diwakilkan oleh kawasan berlorek seperti dalam gambar rajah Venn di bawah. Ya. Okey, contohnya kita bagi. Okey. P bersilang dengan Q. Okey. P bersilang dengan Q. Jadi P bersilang dengan Q. Jadi kalau kita tengok untuk set P ini yang lain berwarna merah, untuk set Q, ya, yang bulatan yang lainnya berwarna biru, ya, set Q. Maka kita nak cari persilangan. Maksud dia di mana kawasan itu bertindih. Ya, itu ialah kawasan persilangan set. Boleh ya? Jadi kita tengok kawasan ini yang bertindih. Jadi situlah kalau para pelajar nak menentukan persilangan antara dua set, begitulah kaedahnya. Pelajar boleh menggunakan kaedah melorek macam ni ataupun menghitamkan ke, ya, mewarnakan pun boleh. Tetapi pastikan anda buat dengan kemas. Ya. Baik, seterusnya, jika persilangan set P dan set Q ialah set Q, okey, maka persilangan set P dan set Q ialah subset bagi P. Okey, iaitu semua unsur set Q terdapat dalam set P. Okey, pelajar kena faham apakah itu subset. Subset ialah set kecil, sub daripada sesuatu benda yang besar, ya. Kalau kita kata set Q ialah subset bagi P, maka P itu besar, Q itu sebahagian daripada itu. Sebab tu kita panggil sub. Ya? Contohnya kalau kita selalu dengar subcontract. Maksud dia berumah. Contohnya, lepas tu yang bahagian tie ke cat ke dia bagi orang lain. Itu maksud dia sub. Ya? Bahagian-bahagian kecil daripada set itu. Boleh. Ya? Jadi kita tengok, okey, set, ni set P, ya, okey, di mana set Q berada? Ya, semua unsur set Q terdapat dalam set P. Bagaimana para pelajar ingin melukis gambar rajah Venn? Okey, jadi kesemuanya patut berada di dalam set P. Begitulah ya. Itu set Q. Jadi yang ini kita panggil Q ialah subset kepada P. Boleh? Bila ditulis P bersilang dengan Q ialah Q. Pelajar kena faham P bersilang dengan Q ialah Q. Itu bermakna Q ialah subset kepada P. Baik. Okey, boleh juga kita tulis P bersilang dengan Q subset kepada P. Boleh pun nak tulis macam ni.
Dua-dua ni pun boleh. Tapi gambar rajahnya satu saja. Tak kira lah kalau pelajar nak buat bentuk segitiga pun boleh, segi empat tak ada masalah. Ya, cumanya satu macam ni. Maksud dia Q berada di dalam P. Ya, set Q berada di dalam set P. Boleh ya? Okey. Okey. Katakanlah adalah soalan ke apa pertanyaan ke ya. Jika dua set tidak mempunyai unsur sepunya, maka persilangan dua set itu ialah set kosong. Kalau mereka tak bersilang, yang tidak ada persilangan, maka kedua-dua set itu ialah set kosong. Okey, boleh ya para pelajar? Okay, cikgu teruskan lagi soalan ni. Dia bukan soalan lah ya, penerangan tentang gambar rajah Venn. Okey, contohnya persilangan antara dua atau lebih set boleh diwakilkan oleh kawasan berlorek seperti dalam gambar rajah Venn di bawah. Okey, kita tengok dua atau lebih. Yang tadi contoh tadi kita buat dua sahaja. Sekarang kita buat set P, set Q, dan ada lagi satu set iaitu set R. Jadi, apa yang dia suruh kita cari? P bersilang dengan R. P bersilang dengan R. Jadi, kita jangan tengok Q lah. Kerana soalan dia tidak menanyakan tentang Q. Jadi, para pelajar tengok set P dan dia bersilang dengan set R. Yang merah dan hijau ni. Jadi di kawasan manakah mereka bersilang? Nampak kan di kawasan ni kan? Okey, jadi para pelajar bolehlah melorekkan kawasan tu. Ya, lorek kawasan, lorek dengan kemas. Menggunakan pembaris. Tak boleh main contoh-contoh, tak boleh. Ya? Okey, baik. Itu ialah P bersilang dengan R. Okey. Okay, seterusnya, persilangan antara dua atau lebih set boleh diwakilkan oleh kawasan berlorek seperti dalam gambar rajah Venn di bawah. Okay, tadi kita buat ada 3 set, tapi 2 saja yang bersilang. Sekarang kita tengok set P. Okay, set P. Ada set Q. Okay, dan ada set R. Okey, apakah bentuk pernyataan soalannya? Okey, ini ialah P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Okey, sekarang ni tadi kita dah buat dah P bersilang dengan Q yang merah dan hijau ni. Ya, merah dan hijau. Yang depa dua bersilang. Sekarang kita nak tengok ketiga-tiga color ni semuanya bersilang. Okey, kalau kita tengok kawasan ni yang cikgu tunjuk kecil ni, ini P dengan Q. Ya, P dengan Q. Kalau kawasan ni P dengan R. Ya, kalau kawasan ni Q dengan R. Ya. Manakah kawasan yang bersilang ketiga-tiga ni? Dengan mata kasar pun kita boleh lihat, iaitu di kawasan kecil ni. Ya, yang dilorekkan dengan kuning. Okey, cikgu nak pesan lagi, bila melorek, loreklah dengan kemas, gunakan pembaris. Ya, jangan main conteng-conteng saja, tak boleh ya. Okey, baik. Ini apabila dia minta P bersilang dengan Q, bersilang dengan R. Jadi kalau melibatkan persilangan antara 3 set, nampak dia lebih kecil sikit. Maksud dia ketiga-tiga set ini, set P, set Q dan set R mempunyai unsur yang sepunya. Macam tu ya. Baik. Okey, kita teruskan lagi. Okey, contohnya, ni contoh soalan lah ya. Gambar rajah Venn di bawah menunjukkan hubungan di antara set P, set Q dan set R. Ya, gambar rajah Venn.
Tadi dia bagi soalan, dia suruh kita lukis gambar rajah van, lorekkan kawasan di mana persilangan berlaku. Sekarang ni dia bagi gambar rajah van juga, ya. Dia bagi gambar rajah van juga, dia suruh kita lorekkan. Ya, pada rajah yang berasingan, lorek set. Tak bolehlah kamu pilih lorek satu ni untuk menjawab dua soalan, tak boleh. Ya. Jadi setiap satu soalan, satu kawasan, satu gambar rajah. Ya. Okey, baik. Jadi kebiasaannya gambar rajah ini akan diberi dalam soalan. Katakanlah tak diberi, maka kamu lukislah semula. Ya, lukis semula dan lorekkan kawasan yang diminta seperti dalam soalan. Okey, baik. Jadi cikgu nak lorekkan, cikgu nak tunjuk di papan ni. Jadi kita ada 3 set, iaitu set P, ya. Okey, set P. Baik, seterusnya kita ada set Q berbentuk segi 4. Okey, set Q berbentuk segi 4. Dan kita ada set R berbentuk segi 3. Okey, baik. Ada P, ada Q dan ada R. Okey, baik. Soalan kita tadi dia minta P bersilang dengan Q. Okey, jadi P bersilang dengan Q. Okey, sekarang cikgu ajar kaedah right pangkal. Okey. Okey, sekarang kita tengok mana kawasan set P. Okey, jadi set P, right. Ya, set P dan itu set P. Ya, di situ set P. Maksudnya kawasan yang bulat itu ialah set P. Sekarang dia nak bersilang dengan Q. Jadi, di mana pula Q? Jadi Q ini berbentuk segi 4. Jadi kamu tanda pangkal, ya, tanda pangkal. Okey. Q. Ni pun kawasan Q, ya. Ni pun kawasan Q sekali lah, tak apa, kita tanda lagi kawasan Q. Ni pun kawasan Q lagi kan? Kawasan Q dan situ juga kawasan Q. Ya. Tadi P pun right juga tadi, ya. Kawasan kecil sangat, tak perasan. Okey, baik. Sekarang untuk menjawab soalan ni, P bersilang dengan Q ni, ya. Jadi para pelajar kena lorek kawasan yang mana? Okey. Yang kita perlu lorek ialah di mana ada 2 tanda. Ya. Jadi kawasan ni ada tanda right, tanda pangkal. Kawasan ni ada right, ada pangkal. Jadi kita lorekkan kawasan yang ini semua ni. Itulah kawasan P bersilang dengan Q. Ya? Boleh? Okey, baik. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua, iaitu P bersilang dengan Q, ya, dan bersilang dengan R. P bersilang dengan Q dan bersilang dengan R. Okey, jadi cikgu menggunakan gambar rajah yang samalah. Okey. Padam. Baik, tadi boleh dah, ya? Okey, padamkan semula. Okey. Padamkan semula. Kamu jangan padam dah, kamu jawab atas soalan lain. Baik. Okey, sekarang kita ada set P, kita ada set Q dan kita ada set R berbentuk segitiga. Sekarang kita cari P. P, kita ambil yang tadi ni, P bersilang dengan Q. Kita buat yang ni dulu. P bersilang dengan Q macam tadi lah. P
kawasan P, kawasan P, kawasan P. Okey, Q, kawasan Q, kawasan Q, kawasan Q, kawasan Q, Q, Q. Okey. Boleh kat situ? Kan? Okey, sekarang jawapannya kat sini lah, yang tadi ni. Yang ada 2 tanda. Sekarang kita kena tengok kawasan ni pula bertindih dengan A. Jadi kita tengok di manakah kawasan A. Okey, jadi cikgu letak warna pen warna merah ya. A. Right, pangkah. Lagi satu nak buat apa? Buatlah apa-apa pun. Macam ni pun saja tak apa boleh kan? Contoh ni warna merah dan warna merah. Kawasan A. Jadi sekarang dia dah bersilang dengan A. Jadi untuk kita melorekkan di manakah kawasan persilangan ketiga-tiga set ini, makanya carilah yang ada 3 tanda. Ya? Maka 3 tanda ialah kawasan dia. Kekik sinilah. Di sini. Lorek elok-eloklah. Kemas. Okey. Itu ialah kawasan P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Ya? Baik. Okey. Seterusnya, okey. Bagaimana menentukan pelengkap bagi persilangan set? Ya? Tadi kita ambil yang bersilang saja. Sekarang dia dah bersilang, kita nak ambil pelengkap bagi persilangan set pula ya. Okey, bagaimana kita nak menentukan? Pelengkap bagi persilangan set A dan set B mengandungi unsur dalam set semesta. Okey, itu tanda set semesta. Bukan unsur bagi set A bersilang dengan B. Jadi pelengkap ni selalulah cikgu-cikgu ataupun saya pun selalu mengatakan bahawa bukan unsur bagi set A dan A bersilang dengan B. A bersilang dengan B ada jawapan dah. Jadi kalau set pelengkap, dia bukan unsur. Ya, bukan unsur bagi set A bersilang dengan B. Jadi kita tengok contoh dia ya. Okey, baik, contoh dia. Ni simbol dahulu. Okey, simbol A bersilang dengan B ya, tutup kurungan macam ni dan ada apostrofi ni. Ataupun kita ada prime dekat sini ataupun tanda ini kita namakan pelengkap. Jadi kita baca seluruhnya A bersilang dengan B, semuanya pelengkap. Ya, kalau dia tak ada tanda kurungan maka pelengkap dia B sahaja. Okey, baik. Kita tengok ya contoh dia. Okey, set semesta, diberi set semesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Itu diberilah ya. Kalau diberi ni alhamdulillah lah. Baik. Jadi dia kata A, ni dia bagi ya, dia siap-siap bagi dah. Jadi A ni dia bagi tahu 3 7 8 9. Kadang dia bagi siap-siap lah untuk memudahkan. Ya. Baik, B 2 3 6 9. Cikgu ambil yang dah diberi, memudahkan kamu untuk faham. Okey, baik. Sekarang kita faham tadi bahawa A bersilang dengan B ialah yang sepunya ataupun yang sama. Jadi kita tengok sini mana yang sama. Okey, 3 ya, 3 sama. Okey, 3 9 ya. 3 dan 9. Jadi dalam ni pun saya potong juga sebab kita dah ambil ni, semua ni dah ambil dah. Jadi yang ini ialah kepunyaan A bersilang dengan B. Jadi 3 dengan 9 ini A bersilang dengan B. Okey. Seterusnya, apabila kita dah dapat A bersilangan dengan B, maka pelengkap ialah yang bukan set A bersilang dengan B. Jadi kalau bukan, janganlah duk bubuh 3 dengan 9. Bukan. No. Jadi A bersilang dengan B pelengkap. Maka para pelajar ambillah yang ni yang bukan. Jangan ambil 3 dengan. Bubuh senarai semua seperti set semesta.
Cumanya tidak ada 3 dengan 9. Ya. Okey, jadi 1, 2, 5, 6, 7, 8. Itu ialah pelengkap bagi persilangan set. Pelengkap ni maksud dia tak ada, jadi melengkapkan dia lah. Ya, pelengkap seorang pelajar perempuan lelaki di sekolah tu kan. Begitulah dan seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok dalam gambar rajah Venn. Okey, jika A subset kepada B, maka A bersilang dengan B ialah A, dan A bersilang dengan B pelengkap, maka A pelengkap. Dia apa cikgu ni kan? Mesti kamu kata macam tu awal lah. Okey, sebenarnya macam ni. A subset kepada B, maksud dia A ni set dia kecil, B tu besar. Ya, jadi dia bersilang tu unsur A semuanya berada dalam B. Jadi apabila kita nak cari pelengkapnya, maka kita carilah pelengkap bagi A. Contoh gambar rajah dia. Okey, ni set semesta. Okey, itu set B. Pasal apa? Pasal B besar sebab A subset kepada B, maka B yang besar. Jadi B. Jadi A duduk di mana? A berada di tengah. Ni A. Yang cikgu kuning ni ialah pelengkap bagi A. Ya. Baik. Jadi yang kuning tu ialah pelengkap bagi A. Tengok pula, jika B subset kepada A, maka A bersilangan dengan B ialah B, dan A bersilang dengan B pelengkap ialah B pelengkap. Okey, cikgu terang di sini ya, maksud dia B subset kepada A. B subset B sub kepada A, maksud dia A itu besar. Ya, A itu lebih besar daripada B. Jadi B, semua unsur-unsur B berada di dalam A. Jadi A bersilang dengan B ialah B, dan apabila dia nak pelengkap, maka kita carilah sahaja pelengkap bagi B. Okey, contohnya macam ni. Okey, sekarang tadi ni macam lain kan? Tadi B di luar, sekarang siapa berada di luar? A di luar sebab A besar, B yang di dalam. Ya, maka yang cikgu hijaukan ini ialah pelengkap bagi B, ataupun pelengkap A bersilang dengan B. Okey, baik. Okey, seterusnya, jika A bersilang dengan B ialah set kosong, tak ada unsur, set kosong, maka A bersilang dengan B ialah set semesta. Ya. Okey, macam ni. A bersilang dengan B pelengkap ni ya, pelengkap, maka dia ialah set semesta. Okey. Okey, yang ni set semesta. Okey, A tak pun bersilang dengan B pun. Jadi jikalau pelengkap A bersilang dengan B ialah set semesta lah, tak ada. Dia tak bersilang, dia set kosong. Ya. Okey, baik. Okey, seterusnya cikgu ada sedikit soalan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set. Ya, menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set. Masalah lah. Ya, pelajar ni cukup tak gemar soalan masalah. Baik, gambar rajah Venn di bawah menunjukkan hasil tinjauan ke atas sekumpulan 50 orang murid tentang perisa aiskrim yang digemari mereka. Allah, tengah hari ni sebut aiskrim kan? Sedap pula tu. Seksi murid yang gemar perisa coklat. Cikgu terlupa tulis ni. Ya, tanda-tanda set sini. Okey, baik. Set S, murid yang gemar perisa strawberry. Wow, sedapnya coklat dan strawberry. Okey, baik. Jadi kita tengok diberi bilangan. Kalau N ni bermaksud bilangan. Diberi bilangan C mewakili coklat ialah 32. Bilangan S mewakili strawberry ialah 31. Dan bilangan C bersilang dengan S ialah 17. Hitung bilangan murid yang gemar perisa coklat sahaja. Dan yang kedua, tidak gemar dua jenis perisa itu. Okey. Macam manalah kita nak buat ya? Okey, baik. Jadi kita lukis gambar rajah Venn.
Okey. Ya, ni gambar Raja Van ni dia beri ni. Okey, dia bagi siap-siap dah. Dia bagi macam tu. Apa pelajar nak isi dalam tu? Ya, bagaimana pelajar nak melengkapkan gambar Raja Van tu? Ya, bagaimana pelajar nak melengkapkan gambar Raja Van tersebut? Okey, baik. Sekali lagi cikgu bangun ya. Okey, baik. Gambar Raja Van. Okey. Gambar Raja Van. Okey. C. Coklat. Okey. Dan S. Ini ialah strawberry. Jadi kita kena baca soalan. Murid yang gemar perisa coklat, perisa coklat ada 32. Okey? Tak boleh tulis lagi sebab kita tak tahu. Murid yang suka strawberry 31. Dan murid yang suka coklat dan strawberry ialah 17. Jadi kamu letak 17 tu ialah persilangan. Ya, sebab dia kata C bersilang dengan S, ya, ialah bilangan dia ialah 17. Boleh? Jadi 17 kamu letak di tengah-tengah 17. Okey, sekarang kamu nak mencari bilangan yang suka makan coklat. Okey, jadi coklat ialah okey, bilangan dia ialah 17. 17 pula. Bilangan dia 17 yang dia bersilang. Jadi dia suka makan coklat 32. Jadi 32 tolak 17. Ya, kah kira lekas. Okey, jadi jawapannya ialah 15. Dan untuk perisa yang suka makan strawberry. Strawberry tadi dia bagi tahu ada 31. Ya, tolak dengan 17 yang dah ada, maka jawapannya ialah 14. Boleh? Okey. Itulah. Itu kita dapatlah bilangan dia berapa, ya. Baik, sekarang soalan dia, gemar perisa coklat sahaja. Jadi kalau dia suka coklat sahaja, jadi berapa bilangan dia? Coklat sahaja 17 lah. Ya, kalau strawberry saja 14. Okey, baik. Sekarang kita nak cari tidak gemar dua jenis perisa itu. Dua-dua dia tak suka. Kan? Mungkin dia rasa dia beli yang lain, vanilla, kan? Okey, jadi kalau dia tak gemar dua-dua, maka kita ambil tadi jumlah dalam awal dia bagi tahu ya, jumlah semua 50. Tolak dengan yang suka coklat saja, tolak dengan yang suka dua-dua, tolak dengan yang suka strawberry sahaja. Ya, maka jawapan dia, cikgu tulis sebagai X lah. Ya, maka jawapan dia ialah 4 orang. Boleh? Jadi 4 ni berada di mana? 4 tak suka dua-dua. 4 berada di luar. Letak di luar. Di mana-mana pun tak apalah. Sini ke sini, tapi dia berada di luar. Boleh? Ya. Jadi itu cara menjawab soalan menyelesaikan masalah. Kamu kena menyelesaikan masalah, baca setiap maklumat yang diberi, kira dengan betul. Ya. Baik, jadi itulah pesanan cikgu untuk tajuk operasi set. Jadi sebelum kita berundur diri, sebelum kita pergi sembahyang Jumaat pada hari ini ya, pelajar lelaki lah yang terpilih. Okey, baik. Okey, cikgu bagi sedikit motivasi ya. Kejayaan tidak bermula dari atas. Ya. Kejayaan bermula dari bawah. Jadi kalau para pelajar rasa dia tu berada di bawah, ranking yang bawah, tak apa. Jangan berputus asa, teruskan berusaha, belajarlah bersungguh-sungguh, insya-Allah. Allah dah janji ya, ada kejayaan, Allah akan mengubah nasib seseorang yang mengubah nasibnya sendirilah, yang berusaha mengubah nasibnya sendiri. Jadi teruskan belajar, bagi pelajar tingkatan 4 berada di rumah, jangan apa kata, jangan rasa letih belajar ya.
Okey, itu saja. Jadi saya Cikgu Mazirah binti Muhammad mengundur diri. Terima kasih kepada semua yang terlibat pada hari ini, kru-kru yang sabar menunggu. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.